Bentuk-bentuk imbuhan asli yang terdapat di dalam bahasa Melayu menunjukkan sistem imbuhan yang lengkap mampu menampung keperluan kebahasaan selama ini. Pertambahan bidang ilmu dan ikhtisas yang baru telah menyebabkan peminjaman terhadap sistem imbuhan asing untuk menampung kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman. Justru, telah berlaku proses penambahan bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu dari semasa ke semasa. Imbuhan daripada Sanskrit ini merupakan satu bentuk imbuhan yang telah lama diserap ke dalam sistem tata bahasa Melayu. Imbuhan ini terbahagi kepada dua. Terdapat imbuhan yang telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar bahasa Melayu sehingga penggunaannya amat produktif. Terdapat juga imbuhan yang penggunaannya atau terbitannya tidak begitu produktif. Imbuhan awalan maha telah digunakan untuk melahirkan bentuk kata adjektif dan juga kata nama. Imbuhan awalan maha ini membawa pengertian paling atau tahap terbesar, tertinggi dan juga teragung. Antara contoh perkataan yang telah menggunakan imbuhan awalan maha ialah perkataan Maharani, Mahakarya, Mahaguru, Mahasiswa, Maharaja dan juga Mahameru. Mengikut kelaziman, ejaan bentuk terbitan daripada jenis gabungan imbuhan awalan maha yang digabungkan dengan kata adjektif akan dieja secara berasingan. Hal ini kerana perkataan maha dalam binaan ini tidak bertaraf atau tidak dianggap sebagai imbuhan, tetapi ia dianggap sebagai satu perkataan yang utuh. Antara contoh yang kita boleh lihat pada kata adjektif yang telah menerima bentuk awalan maha ialah perkataan maha mulia, maha besar dan juga maha agung. Imbuhan awalan kedua iaitu imbuhan awalan tata. Imbuhan awalan tata ini merupakan bentuk awalan yang digunakan khusus untuk menerbitkan kata nama. Imbuhan awalan tata ini membawa pengertian terhadap sesuatu susunan atau peraturan. Antara contoh perkataan yang telah menerima imbuhan awalan tata ialah perkataan tata tertib, tata tusila, tata bahasa, tata cara, tata nama, tata hukum, tata negara, tata kerja dan juga tata niaga. Imbuhan awalan yang seterusnya merupakan imbuhan awalan pra. Awalan pra merujuk kepada awalan produktif yang menerbitkan kata nama. Awalan pra juga membawa pengertian sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya. Antara contoh perkataan yang telah menerima imbuhan awalan pra ini ialah perkataan prakata, pra-ayat, pra-sejarah, pra-siswaza, prasangka, prawacana, pra-universiti, prasarana dan juga prasaran. Selanjutnya, kita pergi kepada imbuhan awalan swa. Imbuhan awalan swa telah digunakan untuk menerbitkan kata nama yang memberi makna sendiri. Imbuhan awalan swa ini mempunyai potensi untuk menjadi awalan yang produktif walaupun penggunaannya agak terbatas. Antara contoh perkataan yang terdapat di dalam bahasa Melayu dan didapati telah menerima imbuhan awalan swa ini ialah perkataan swadaya, swasta, swasembada, swatantra, swatenaga, swalayan. Ayuh berpindah kepada imbuhan awalan tuna. Imbuhan awalan tuna ini didapati kurang digunakan di dalam sistem bahasa Melayu, akan tetapi ia sering didapati dalam bahasa Indonesia. Awalan tuna ini digunakan juga untuk menerbitkan kata nama, untuk memberi makna tiada atau tidak mempunyai. Kita dapat lihat penambahan imbuhan awalan tuna ini di dalam beberapa contoh perkataan. Antaranya perkataan tuna anggota, perkataan tuna netra, perkataan tuna kama, perkataan tuna karya dan juga tuna wisma. Tambahan pula, kita dapati terdapat imbuhan awalan eka, dwi, tri dan juga panca. Imbuhan awalan eka, dwi, tri dan panca merupakan satu bentuk imbuhan yang digunakan untuk menerbitkan kata nama. Bentuk imbuhan ini telah membawa pengertian terhadap bilangan, iaitu eka yang menunjukkan 1, dwi yang menunjukkan 2, tri yang menunjukkan 3 dan panca yang menunjukkan 5. Kita juga dapat lihat imbuhan ini telah diterima di dalam beberapa patah perkataan Melayu. Sebagai contoh,
Antara perkataan yang telah menerima imbuhan awalan eka ialah perkataan eka bahasa, perkataan eka matra dan juga perkataan eka nada. Imbuhan awalan dwi pula kita dapat lihat pada perkataan dwi fungsi dan juga dwi bahasa. Manakala imbuhan awalan tri, kita dapat mengenal pasti perkataan seperti tri bulan dan juga tri windu yang menerima imbuhan tersebut. Akhir sekali, antara contoh imbuhan awalan yang terdapat pada perkataan Melayu seterusnya ialah pada perkataan panca indera dan juga Pancasila. Perkataan ini telah menerima imbuhan awalan panca. Seterusnya, kita lihat pula kepada imbuhan awalan pasca. Imbuhan awalan pasca ini merupakan satu bentuk imbuhan yang juga menerbitkan kata nama. Ia digunakan dalam sistem bahasa Melayu dan membawa pengertian sesudah. Antara contoh perkataan yang boleh kita lihat yang telah menerima imbuhan awalan pasca ini ialah perkataan pasca siswaza, perkataan pasca merdeka. Selain itu, perkataan pasca modernisme dan yang terakhir perkataan pasca kolonial. Mari kita lihat imbuhan akhiran daripada bahasa Sanskrit. Yang pertama, imbuhan akhiran wan dan man. Yang kedua, imbuhan akhiran wati dan nita. Imbuhan akhiran wan dan man menerbitkan kata nama yang bermaksud pelaku sesuatu perbuatan, pekerjaan atau tugas atau pemilik sifat atau keupayaan. Imbuhan akhiran man digunakan bagi kata dasar yang berakhir dengan huruf I, manakala imbuhan akhiran wan digunakan untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf A. Contohnya, kata dasar budi digabungkan dengan imbuhan akhiran man iaitu budiman yang membawa maksud pemilik. Yang kedua, kata dasar seni digabungkan dengan imbuhan akhiran man menjadi seniman iaitu pelaku. Yang ketiga, kata dasar jelita digabungkan dengan imbuhan akhiran wan menjadi jelitawan iaitu pemilik. Dan yang keempat, kata dasar karya digabungkan dengan imbuhan akhiran wan menjadi karyawan yang bermaksud pelaku. Akhir sekali, kata dasar sejarah digabungkan dengan imbuhan akhiran wan menjadi sejarawan yang membawa maksud pelaku. Seterusnya, imbuhan akhiran wati dan nita yang menimbulkan padanan kepada akhiran man dan wan. Imbuhan akhiran wati dan nita juga menimbulkan kategori jantina iaitu imbuhan akhiran man dan wan bagi lelaki, manakala imbuhan akhiran wati dan nita bagi perempuan. Namun, penggunaannya tidak kekal. Contohnya, seniman merujuk kepada lelaki, tetapi jelitawan tidak merujuk kepada lelaki. Contoh imbuhan akhiran wati dan nita. Yang pertama, kata dasar seni digabungkan dengan imbuhan akhiran wati menjadi seniwati. Kedua, kata dasar angkasa digabungkan dengan imbuhan akhiran wati menjadi angkasawati. Yang ketiga, kata dasar biduan digabungkan dengan imbuhan akhiran nita menjadi biduanita. Yang keempat, karyawan digabungkan dengan imbuhan akhiran nita menjadi karyawanita. Dan akhir sekali, kataan sukarela digabungkan dengan imbuhan akhiran wati menjadi sukarelawati. Pengaruh bahasa Arab Parsi berlaku ke atas bahasa Melayu sejak kedatangan agama Islam ke alam Melayu, terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bahasa Arab yang merupakan bahasa rasmi agama Islam telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu. Hal ini memudahkan lagi proses asimilasi penggunaan unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Penyerapan unsur imbuhan Arab Parsi ke dalam bahasa Melayu amat terbatas kerana bentuk imbuhan merupakan unsur yang paling sukar terserap ke dalam sesuatu bahasa. Walaupun begitu, terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada Arab Parsi iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Mari kita lihat imbuhan awalan Arab Parsi iaitu B. Imbuhan awalan B merupakan satu-satunya imbuhan awalan yang berasal daripada Arab Parsi. Imbuhan awalan B terbahagi kepada dua maksud. Yang pertama, membawa maksud tidak, dan yang kedua, digunakan sebagai istilah sains dan teknologi. Mari kita lihat yang pertama, iaitu membawa maksud tidak. Imbuhan ini terletak di awal kata perkataan, membawa makna tidak dan menerbitkan bentuk kata adjektif, tetapi penggunaannya sangat terbatas. Sebagai contoh, yang pertama, imbuhan awalan B digabungkan dengan kata dasar adab, membentuk perkataan biadab yang bermaksud tidak beradab dan menunjukkan perbuatan itu adalah sebahagian daripada kata adjektif.
Yang kedua, imbuhan awalan B digabungkan dengan kata dasar lazim menjadi bilazim yang membawa maksud tidak lazim, dan itu merupakan contoh imbuhan yang membawa makna tidak. Seterusnya, istilah sains dan teknologi. Imbuhan ini pernah dimasukkan ke dalam pembentukan istilah sains dan teknologi sebagai usaha untuk mempopularkannya. Namun begitu, hasilnya terlalu terhad. Contohnya, imbuhan awalan B digabungkan dengan perkataan normal menjadi B-normal yang bermaksud tidak normal. Seterusnya, kita beralih kepada imbuhan akhiran yang terbahagi kepada 3 jenis. Imbuhan akhiran yang pertama ialah imbuhan akhiran we dan i. Imbuhan akhiran we menimbulkan bentuk kata adjektif, iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Digunakan apabila kata dasar berakhir dengan huruf vokal. Sebagai contoh, perkataan ukhra ditambah dengan imbuhan akhiran we membentuk perkataan ukhrawi. Kedua, kata dasar dunia digabungkan dengan imbuhan akhiran we membentuk perkataan duniawi. Dan begitu juga dengan contoh yang ketiga, iaitu kata dasar manusia digabungkan dengan imbuhan akhiran we membentuk perkataan manusiawi. Seterusnya, imbuhan akhiran i yang mempunyai persamaan dengan imbuhan akhiran we, iaitu menimbulkan bentuk kata adjektif mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Perbezaan antara imbuhan akhiran we dan i ialah imbuhan akhiran i digunakan apabila kata dasar berakhir dengan huruf konsonan. Contohnya, yang pertama, kata dasar abad digabungkan dengan imbuhan akhiran i menjadi perkataan abadi yang membawa maksud kekal selamanya. Yang kedua, kata dasar bahar digabungkan dengan imbuhan akhiran i menjadi bahari yang membawa maksud laut. Imbuhan akhiran jenis yang kedua ialah imbuhan iyah. Mari kita lihat penerangan dan contoh imbuhan iyah. Imbuhan ini membentuk kata adjektif yang memberi makna sifat atau ciri yang terkandung dalam kata dasar setiap perkataan. Contohnya, yang pertama, perkataan insan digabungkan dengan imbuhan akhiran iyah, IAH, membentuk perkataan insaniah yang bermaksud kemanusiaan. Contoh kedua, kata dasar zahir digabungkan dengan imbuhan akhiran iyah menjadi perkataan zahiriah yang bermaksud luaran. Dan contoh yang terakhir, kata dasar batin digabungkan dengan imbuhan akhiran iyah menjadi batiniah yang bermaksud dalaman. Akhir sekali, imbuhan akhiran in, ad dan ah yang menunjukkan perbezaan kata nama lelaki dan perempuan. Contohnya, yang pertama, contoh untuk imbuhan akhiran in. Yang pertama, muslim digabungkan dengan imbuhan akhiran in menjadi muslimin yang merujuk kepada lelaki. Yang kedua, perkataan mukmin digabungkan dengan imbuhan akhiran in menjadi perkataan mukminin yang bermaksud lelaki-lelaki yang beriman. Contoh akhiran ad yang pertama ialah perkataan musyrik digabungkan dengan imbuhan akhiran ad menjadi musyrikat. Yang kedua, kata dasar perkataan muslim digabungkan dengan imbuhan akhiran ad membentuk perkataan muslimat yang bermaksud perempuan-perempuan Islam. Contoh bagi akhiran ah pula, yang pertama, muslim digabungkan dengan imbuhan akhiran ah menjadi perkataan muslimah. Yang kedua, kata hafiz yang digabungkan dengan imbuhan akhiran ah membentuk perkataan hafizah yang bermaksud perempuan yang menghafaz. Jadi, kita dapat lihat perbezaan antara lelaki dan perempuan dengan menggunakan imbuhan akhiran in, ad dan ah. Imbuhan awalan yang berasal daripada Yunani, Latin dan Inggeris telah banyak dipinjam di dalam bahasa Melayu dan digunakan dalam kebanyakan pembentukan kata istilah. Imbuhan awalan yang pertama ialah imbuhan awalan pro. Imbuhan awalan pro ini menunjukkan tanda, memihak, bersetuju atau menyebelahi sesuatu pihak. Antara contoh istilah yang menggunakan imbuhan awalan pro ialah pro kerajaan. Istilah pro kerajaan merujuk kepada pihak yang menyokong kerajaan yang sedang memerintah. Contoh istilah yang kedua ialah pro pembangkang. Pro pembangkang merujuk kepada pihak yang menyokong pihak pembangkang yang membangkang kerajaan yang memerintah. Contoh yang ketiga ialah istilah proaktif.
Istilah proaktif merujuk kepada seseorang individu yang tidak terpengaruh dengan kekuatan yang ada di sekelilingnya. Seterusnya, imbuhan awalan yang kedua ialah imbuhan awalan anti. Imbuhan awalan anti berlawanan dengan imbuhan awalan pro. Seperti mana yang kita sedia tahu, imbuhan awalan pro merujuk kepada persetujuan atau penyebelahan terhadap sesuatu pihak. Namun, imbuhan awalan anti pula menunjukkan kepada pembantahan atau penentangan terhadap sesuatu pihak. Antara contoh istilah yang menggunakan imbuhan awalan anti ialah perkataan anti penjajah. Istilah anti penjajah membawa maksud kepada suatu tindakan yang tidak menyokong penjajah. Contoh yang kedua pula istilah anti-sosial. Anti-sosial merujuk kepada sikap yang tidak suka bergaul di dalam satu kelompok masyarakat. Contoh yang ketiga pula adalah anti-kerajaan. Istilah anti-kerajaan pula merujuk kepada satu tindakan yang tidak menyokong pemerintahan kerajaan. Imbuhan awalan yang ketiga pula ialah imbuhan awalan poli. Imbuhan awalan poli melambangkan sesuatu itu dalam kuantiti yang banyak. Antara contoh istilah yang menggunakan imbuhan awalan poli ialah perkataan poliklinik yang bermaksud klinik sebagai satu tempat yang merawat berbagai-bagai penyakit. Contoh kedua pula ialah polisemi yang merujuk kepada bentuk bahasa yang mempunyai makna lebih daripada satu. Contoh ketiga pula ialah politeknik. Perkataan politeknik ini merujuk kepada institut pengajian tinggi yang mengkhusus dalam bidang teknologi, pendidikan vokasional atau campuran kedua-duanya. Keempat, imbuhan auto yang memberi pengertian secara sendirian. Contohnya, imbuhan awalan auto digabungkan dengan perkataan graf menjadi autograf yang membawa maksud tanda tangan seseorang. Contoh kedua, autonomi yang bermaksud pemerintah atau pentadbiran. Contoh yang ketiga, automatik, iaitu pengendalian tanpa menggunakan tenaga manusia. Dan contoh yang keempat, autokratik, iaitu pemerintah berkuasa penuh. Imbuhan yang kelima ialah sub, yang bererti sebahagian daripada keseluruhan. Contohnya, imbuhan awalan sub digabungkan dengan perkataan topik menjadi subtopik yang membawa maksud salah satu daripada cabang topik keseluruhan. Contoh kedua, subgolongan, iaitu gabungan daripada imbuhan awalan sub dan golongan yang membawa maksud kumpulan kecil. Contoh ketiga, imbuhan awalan sub digabungkan dengan perkataan sistem yang menjadi subsistem yang bermaksud sistem-sistem kecil daripada bahagian sistem yang besar. Imbuhan awalan yang keenam ialah supra yang membawa pengertian melebihi, mengatasi dan merentas. Contohnya, imbuhan awalan supra digabungkan dengan perkataan nasional menjadi supranasional yang membawa maksud melangkaui sempadan negara. Contoh kedua, supra sistem yang bermaksud sistem yang terdiri daripada sistem yang lain. Contoh ketiga, imbuhan awalan supra digabungkan dengan perkataan golongan menjadi supra golongan. Dan contoh yang keempat, imbuhan awalan supra digabungkan dengan perkataan kategori menjadi supra kategori. Terdapat bentuk awalan lain yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada kata pinjaman bukan sebagai bentuk imbuhan, iaitu imbuhan daripada Yunani, Latin, Inggeris. Bentuk-bentuk ini telah berpotensi untuk menjadi awalan dalam pembentukan kata bahasa Melayu. Mari kita lihat beberapa bentuk awalan yang telah diserap daripada Yunan, Latin, Inggeris ke dalam sistem bahasa Melayu beserta contoh perkataan yang telah menerima bentuk awalan tersebut. Yang pertama, bentuk awalan hetero. Antara contoh perkataan yang telah menerima bentuk awalan ini ialah perkataan heterograf, heteroion, heterosel, heterosiklik, heterogen dan juga heterogomet. Bentuk awalan seterusnya ialah bentuk awalan heksa. Contoh perkataannya pula ialah hexahedron, hexatetrahedron, hexabes, hexapod dan juga hexagon. Bentuk awalan seterusnya ialah bentuk awalan hydro. Contoh perkataan yang telah menerima bentuk awalan ini ialah perkataan hydrograph, hydrologi, hydrolysis, hydrometri, hydrofoil dan juga hydrodynamic. Seterusnya, kita pergi kepada bentuk awalan homo. Bentuk awalan homo ini kita dapat lihat pada contoh perkataan homo polimer, perkataan homodon, homogami, homogenesis,
homogen dan juga perkataan homotopik. Dan bentuk awalan yang seterusnya, bentuk awalan hyper. Ini juga terdapat pada perkataan seperti hyperboloid, hypergeometri, hyperparasit, hypersonik, hyperopia dan juga yang terakhir hyperbola. Terdapat banyak lagi bentuk awalan yang telah diserap daripada Yunani, Latin dan Inggeris seperti bentuk awalan infra. Contoh perkataan yang telah menerima bentuk awalan ini ialah perkataan infraorbit, infrastruktur, inframerah, infragenus, infrasonik dan juga infraspesies. Bentuk awalan seterusnya, bentuk awalan inter. Contoh perkataan yang telah menerima bentuk awalan inter ini kita dapat lihat pada perkataan interdental, intercom, intermaxilla, intervocal, interneuron dan juga perkataan intersegment. Bentuk awalan yang seterusnya ialah bentuk awalan intra. Bentuk awalan intra ini kita boleh dapati pada perkataan seperti intraplot, intrasel, intrajabatan, intravena, intramolekul dan juga perkataan intrakelenjar. Selanjutnya, kita pergi lihat pada bentuk awalan iso. Iso ada pada perkataan isobar, isobutanol, isogamet, perkataan isogloss, perkataan isomorph dan juga perkataan isohet. Dan bentuk awalan yang paling lazim kita dengar ialah bentuk awalan kilo. Ini kita dapat lihat pada perkataan kilogram, kilometer, kilowatt, kilogitar, kilokalori dan juga kilowatt. Tidak berhenti pada situ sahaja, kita sambung pula kepada bentuk awalan makro, di mana kita dapat melihat bentuk awalan ini iaitu kita dapat lihat pada perkataan makromolekul, perkataan makrolinguistik, makrogamon, makronukleus, makroiklim dan juga makrofibrin. Untuk bentuk awalan meta pula, kita dapat lihat pada contoh perkataan metabrankia, metakarpus, metamatematik, metabahasa, metasejarah dan juga metapusat. Bentuk awalan yang seterusnya ialah bentuk awalan mikro. Contoh perkataan yang berguna bentuk awalan ini ialah mikrogitar, mikrohabler, mikrobiologi, mikrosel, mikrokimia dan juga mikroekonomi. Kita pergi lihat pada bentuk awalan mili pula. Kita dapati pada perkataan seperti perkataan milimeter, miliampere, milibar, miligram, mililiter dan milicurie. Bentuk awalan yang terakhir ialah bentuk awalan tele. Ini juga kita biasa dengar. Contoh perkataannya ialah television, telefon, telegram, telegraf, telefoto dan juga telekomunikasi. Imbuhannya ke-16 ialah multi. Contohnya multisel iaitu pelbagai jenis sel. Contoh lain ialah multibutiran, multiaras dan multinukleus. Yang ke-17 ialah neo. Contohnya neolitik iaitu zaman di mana manusia mula bercocok tanam. Contoh lain ialah neogen, neomagna dan neonatal. Yang ke-18 neuro. Contohnya neurohormon iaitu rembesan hormon daripada sel ke dalam darah. Contoh lain neurootot, neuroderia dan neuroendokrin. Yang ke-19 orto. Contohnya ortografi yang bermaksud convention untuk penulisan. Contoh lain seperti ortorhombus, ortokuba dan ortonormal. Yang ke-20 oksi. Contohnya oksisfera, oksiasid, oksiklorida dan oksitosin. Yang ke-21 iaitu paleo. Contohnya seperti paleolitik yang bermaksud zaman penggunaan batu-batuan. Contoh lain seperti paleogen, paleobiologi dan paleotani. Yang ke-22 imbuhan awalan para. Contoh kata pinjaman yang terbentuk daripada imbuhan awalan para itu contohnya parathyroid iaitu sejenis hormon. Contoh lain seperti paralinguistik, paragenesis dan paratip. Yang ke-23, imbuhan awalan penta. Contoh kata pinjaman daripada imbuhan awalan penta, contohnya seperti pentaklorida yang bermaksud kimia organik. Contoh lain seperti pentahidrat, pentapeptida dan pentadaktil. 24, imbuhan peri. Contohnya seperti perinatal yang bermaksud tempoh sekitar kelahiran. Contoh lain seperti perikardium,
perimedula dan peridot. Yang ke-25, petro. Contohnya, petrokimia iaitu bahan yang diperbuat daripada petroleum. Contoh lain seperti petrologi, petrofabrik dan petrografi. Yang ke-26, feno. Contohnya seperti fenotip iaitu satu ciri fizikal yang boleh dilihat. Contoh lain seperti fenotiazina, fenokris dan fenosalinan. Imbuhan yang ke-27 iaitu foto. Contohnya fotosintesis iaitu cara tumbuhan membuat makanan. Contoh lain seperti fotometri, fotokimia dan fotoelektrik. 28 iaitu fito. Contohnya seperti fitotoksin iaitu toksin yang diperoleh daripada tumbuhan. Contoh lain seperti fitohormon, fitoiklim dan fitogeogra. Imbuhan yang ke-29 iaitu plio. Contoh kata pinjaman yang terbentuk daripada imbuhan plio ialah pleomorph iaitu sejenis tumor. Contoh lain seperti pleomorph, pleoaros dan pleonexia. Akhir sekali, imbuhan super yang membentuk kata pinjaman seperti superstruktur iaitu binaan yang dibina di atas bahagian suatu bangunan. Contoh lain seperti supersonik, superset dan superlarut. Seterusnya, imbuhan akhiran daripada Yunani, Latin, Inggeris. Imbuhan akhiran yang pertama ialah imbuhan isma. Contoh perkataan yang mempunyai imbuhan tersebut ialah sosialisme, nasionalisme, realisme dan juga idealisme. Untuk imbuhan akhiran yang seterusnya ialah imbuhan akhiran ik. Ia boleh didapati pada perkataan seperti perkataan fonemik, fonetik, linguistik dan juga perkataan logistik. Imbuhan akhiran yang ketiga ialah imbuhan akhiran si. Ia boleh didapati pada perkataan seperti revolusi, sensasi, potensi dan juga klasifikasi. Imbuhan akhiran yang keempat daripada Yunani, Latin, Inggeris ialah al. Contohnya seperti klinikal, kritikal, leksikal dan praktikal. Dan yang terakhir sekali ialah imbuhan akhiran is. Contohnya praktis, magis, pragmatis dan kritis. Mari kita lihat kesalahan penggunaan kata bahasa Melayu yang didapati daripada pelbagai sumber. Kesalahan pertama, kesalahan tata bahasa. Pertama, rakyat perlu jaga keharmonian. Perkataan jaga di situ menunjukkan kata kerja. Jadi, imbuhan awalan men perlu ditambah. Kedua, langkah martabat jiwa bangsa. Sama seperti kesalahan sebelum ini, perkataan martabat dalam ayat ini menunjukkan kata kerja. Jadi, imbuhan apitan me dan kan perlu ditambah supaya perkataan itu lebih bermakna dan jelas. Ketiga, kesalahan penggunaan perkataan dari dan daripada. Perkataan dari hanya boleh digunakan jika perkataan selepasnya merupakan arah, tempat dan masa. Jadi, pembetulan untuk ayat ini adalah daripada asap rokok kerana asap rokok bukan arah, tempat dan masa. Selain itu, kesalahan yang dipaparkan ini merupakan kesalahan bahasa yang sering dijumpai dan agak mengelirukan. Goreng pisang dikatakan salah kerana maksudnya merujuk kepada perbuatan menggoreng pisang. Jadi, pisang goreng ialah istilah yang tepat. Seterusnya, ejaan di hadapan pada papan tanda itu salah kerana dieja rapat. Jika perkataan selepas di menunjukkan arah, ejaannya harus terpisah kerana perkataan di situ bukan imbuhan, malah untuk menunjukkan arah. Kita beralih kepada kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan pada perkataan Ramadan pada poster yang dibuat naik di laman Instagram. Sepatutnya perkataan Ramadan tidak mempunyai huruf H. Kemudian, kesalahan ejaan pada perkataan ditutup. Sepatutnya imbuhan di dengan perkataan tutup perlu dieja rapat kerana itu merupakan kata kerja. Ayuh kita lihat bersama-sama kesalahan penggunaan kata bahasa Melayu dari segi penggunaan dan juga bahasa Selangor. Mari kita sama-sama mengkaji penggunaan bahasa Selangor di dalam kehidupan seharian kita. Careless, abang sado gitu. Seperti mana yang kita lihat sebentar tadi, penggunaan kata careless itu menunjukkan penggunaan kata yang salah dan sepatutnya perkataan yang betul yang seharusnya digunakan ialah perkataan berkelas. Manakala abang sado pula bermaksud abang besar dan bodoh. Manakala penggunaan Selangor gitu
merupakan perkataan begitu yang seharusnya digunakan secara betul di dalam pertuturan. Budak lelaki pelan-pelan keluar dari pejabat ayah, terselamat dari dibaham harimau bintang. Penggunaan kata pelan-pelan di dalam ayat tersebut adalah salah dan seharusnya ditukar kepada perkataan perlahan-lahan. Dan ia sepatutnya menjadi budak lelaki perlahan-lahan keluar dari pejabat ayah, terselamat dari dibaham harimau bintang. Kehebatan rasanya tiada siapa berani pertikai. Keripik kentang Mr. Potato diperbuat daripada kentang import berkualiti, lebih rangop dan dikekalkan dalam keenakan perisa asli. Ni namanya diam-diam ubi kentang berisi. Tersebut merupakan sebahagian daripada petikan yang terdapat di belakang plastik makanan. Terdapat kesalahan penggunaan kata di dalam petikan tersebut, iaitu penggunaan perkataan ni yang seharusnya ditukar kepada perkataan ini. Seterusnya, kita lihat pada konten sebuah video yang terdapat di TikTok. Set makan tengah hari untuk 4 orang pun ada. RM24.90 per pax. Set untuk 4 orang. Penggunaan perkataan tengah hari di dalam video tersebut adalah salah dari segi tata bahasa yang sepatutnya dieja secara berasingan, iaitu tengah hari dan ejaannya ialah TENGAH-HARI. Hal ini kerana tengah hari merupakan satu kata majmuk. Enjit semut, siapa koyak boleh balik. Kita dapat lihat penggunaan bahasa selangah yang telah digunakan oleh remaja tersebut ketika mesej kawannya. Antara perkataan yang dikenal pasti sebagai selangah ialah perkataan siapa koyak. Perkataan siapa merujuk kepada perkataan yang sebenarnya iaitu siapa. Manakala perkataan koyak pula merujuk kepada perkataan marah, merajuk dan juga terasa. Perkataan koyak itu dianggap satu istilah untuk menerangkan perkataan-perkataan yang telah disebutkan sebentar tadi. Selain itu, penggunaan perkataan korang. Sebagai contoh, kami faham je korang penat. Penggunaan perkataan korang sebenarnya merujuk kepada kamu semua. Penggunaan bahasa selangah ini telah digunakan secara giat dan aktif dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja itu sendiri. Kita lihat pula pada mesej yang seterusnya iaitu, kau gimana? Nanti kita orang datang. Begitulah contoh penggunaan kata yang telah digunakan remaja pada masa kini dalam perbualan atau persembahangan mereka di dalam telefon bimbit. Di sini, penggunaan perkataan kau merujuk kepada perkataan yang sebenarnya iaitu kau. Kataan gi pula merujuk kepada perkataan pergi. Mana pula merujuk perkataan mana. Nanti merujuk kepada perkataan nanti. Kita orang merujuk kepada perkataan kami. Dan datang merujuk pada perkataan datang. Penggunaan perkataan ini tidak dieja dengan betul dan berlakunya kesalahan dari segi tata bahasa dalam sistem bahasa Melayu. Namun, ia telah menjadi kelaziman bagi masyarakat atau generasi kini, lebih-lebih lagi ketika menggunakan telefon pintar.